Wa iza anfaqu ukhlifa lahu. Siapa keluar belanja pergi Mekah, kata Nabi, akan digantikan duit itu. Sebab itu tuan-tuan ni ramai semangat nak pergi haji atau nak pergi umrah. Ramai rindu nak pergi umrah lah. Cuma umrah ni tuan-tuan, peraturan ketat. Kawan saya bawa balik buat umrah, dia bawa syarikat travel. Jadi dia pergi survey dulu. Memang banyak peraturan. Banyak peraturan dan banyak pakai duit. Telefon tak boleh dah pakai telefon Nokia 3310 tu. Sebab semua tempat scan. Dia MySejahtera dia ada sana. Nak masuk masjid, nak pergi ke tempat ni, dia ada scan-scan. Nak kena pakai telefon cerdik lah. Lepas tu mahal sikit kos. Lepas tu cocok kena 3 dah. 2 dah tak boleh. Hak tak cocok lalu lagi lah tak boleh je. Dia payah. Dia peraturan. Sebab itu Arab Saudi dia boleh buat peraturan rapat soft. Sebab dia vaksinasi 100%. Arab Saudi tidak ada pro-choice. Tidak ada istilah kita anti-vaksin. Saya tak selesa guna istilah anti-vaksin. Pro-choice. Di Saudi tidak ada yang tak cocok. 100%. Jadi dia boleh buatlah rapat. Kita tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ramai lagi yang malas cocok. Bukan tak nak, dia malas cocok. Dia ketat sikit. Tapi ialah ada orang dia nak pergi, dia sanggup simpan duit. Tapi don't worry. Nabi kata siapa-siapa keluar duit belanja pergi ke Mekah akan digantikan. Pernah Jabir radhiyallahu anhu dia tanya, ya Rasulullah, kalau pergi ke Mekah buat haji belanja besar, saya takut jadi miskin. Maka kata Nabi, maftaqara, kata Nabi, tidak akan fakir kalau kau keluar duit belanja buat haji. Bahkan akan dilipat gandakan pula duitmu nanti. Kata daripada hadis daripada Buraidah, an-nafaqatu fil haji kan nafaqah fi sabilillah bi 700 di'fin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Engkau keluar belanja spend untuk pergi haji sama seperti engkau berjihad fi sabilillah, dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda lagi. Jadi semua kemuliaan ini diberikan kepada Mekah. Apa sebab? Kerana Nabi lahir di Mekah. Selain pada itu Nabi ni, walaupun Nabi ni fizikalnya dia adalah manusia biasa, tapi dia limited edition, tak sama macam orang lain. Nabi ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung, sama macam kita. Tetapi Nabi punya kemuliaan, anggota dia tak sama dengan manusia. Saya ambil contoh. Nabi ada muka, tuan-tuan ada muka. Tapi Nabi punya muka ada cahaya. Berapa di kalangan kita muka ada cahaya? Tak ada. Muka kita akan bercahaya bila buka handphone saja. Bercahaya je muka. Ada nur. Rupanya buka handphone. Nampak cahaya kan? Cahaya nur hidayat. Tak. Buka WhatsApp rupanya. Cahaya je spek keluar biru dan bagai-bagai. Nabi wajahnya ada cahaya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah menjahit. Pakai lampu pelita. Jahit. Tiba jarum jatuh. Meraba-raba dalam gelap. Lampu terpadam. Cari jarum takut terpijak. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang. Masuk cahaya dalam rumah. Aisyah kata, dah siang rupanya Ghalib menjahit. Tak sedar ke hari. Rupanya bukan hari siang. Yang buka pintu dan yang masuk ke rumah itu adalah Nabi SAW. Muka Nabi ada cahaya. Rumah gelap terang. Bukanlah terang-derang macam kita. Tapi bolehlah ada cahaya. Maka kata Aisyah, hebatnya wajahmu ya Rasulullah, ada cahaya. Nanti adakah di padang mahsyar begini juga wajah Tuan? Kata Nabi, ya, inilah cahayanya. Ada tak orang di padang mahsyar yang tak nampak muka Tuan walaupun dah lampu macam ni ada cahaya? Ada, kata Nabi. Siapakah malang itu ya Rasulullah? Mereka yang bila disebutkan nama aku, dia tak sudi pun nak sedekah sikit selawat kepada aku, kata Nabi. Jadi Nabi ni mukanya ada cahaya. Nabi juga mukanya hebat. Pernah satu orang sahabat bawa anak nak tahnik, anak baru lahir. Nabi tahnik budak baby baru lahir. Budak tu buka mata pandang Nabi. Tiba budak tu kata, anta Rasulullah. Terkejut mak budak ni. Budak boleh, anta Rasulullah. Nabi, dia ada kemuliaan. Nabi punya mata boleh nampak perkara akan datang. Nabi boleh nampak benda yang beyond.
Pernah sekali ketika Nabi menerima kelahiran cucunya Hasan, kemudian Nabi menerima kelahiran Husain. Ketika kelahiran Husain, Nabi pegang cucu dia, Nabi menangis. Sayyidina Ali pun heran, apa pula menangis? Kata Nabi, cucu aku ni dia akan jadi fitnah, jadi mangsa fitnah. Apa sebab? Kita pun tahu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi, kesayangan Nabi, dia telah pun terkorban. Yang orang buat sambutan peristiwa Karbala 10 Muharram itu, ialah terkorban ini biasa, tak ada masalah. Tapi dihina mayat atau jenazahnya itu yang orang tak boleh terima. Dikatakan mayatnya itu terpisah kepala dan badan. Dan orang sepak kepala cucu Nabi daripada Iraq di Karbala sampai ke Syria. Itu setengah orang hot street tak tengok bola ni. Sebab mereka kata ini macam mengimbas balik cerita kepala cucu Nabi kena sepak. Dia tak suka kita Manchester lah hari-hari menengok bola tengah siang malam pagi petang. Orang warak ada lebih terwarak-warak dia tak tengok. Sebab bagi dia, sebab kepala Sayyidina Husain, makam dia di Syria. Kepala dia saja. Badan dia di Kahirah. Tuan-tuan bayangkan, kalau cucu tuan-tuan jadi begitu. Badan ke bumi dirauk, kepala dicerating misalnya. Apa perasaan tuan-tuan? Kita sebagai toki, kita akan rasa duka cita. Nabi ni dia nampak benda baru lahir, dia dah nampak akan datang. Mulut Nabi mulia, air liur Nabi mulia. Dan Nabi ni dia tidak pernah menguak. Baik tu kalau ada orang dia bila nguak, dia kata ana menguak ikut sunnah, ni dia tak mengaji. Nabi tak menguak. Tak ada yang dinamakan sunnah menguak, tidak ada. Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab syarah hadis Bukhari iaitu Fathul Bari, para nabi semua tidak pernah menguak, bukan nabi kita. Semua nabi tidak pernah menguak. Termasuklah nabi kita, ma tasa'aban nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Tidak pernah sekali pun Nabi kita itu menguap. Dan fakta ini merujuk kepada riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir. Ini khususiat Nabi. Nabi tidak menguap. Jadi yang kita menguap sekarang macam mana? Ikut sunnah siapa? Itu bukan Nabi yang menguap, tapi Nabi ajar. Jangan nguap begitu. Tutup mulut, kata Nabi. Tutup mulut. Jadi itu yang kita buat. Nguap, tutup mulut. Tidak mengeluarkan suara. Kerana syaitan akan ketawa ketika menguap, mengeluarkan suara. Itu Nabi tunjuk, bukan Nabi menguap. Nabi ni orang special, dia tidak menguap. Begitu juga Nabi ni dia tak ada air liur basi. Tak ada. Air liur Nabi tidak basi. Air liur dia sentiasa segar. Boleh digunakan. Dan memberi manfaat pula. Pernah Nabi sambung tangan seorang sahabat dengan air liur saja. Dalam peperangan, tangan terkulas Nabi buah air liur molek balik. Ada. Dan pernah satu orang sahabat bawa anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni macam ragat sikit. Macam laki sikit. Kasar apa semua. Nabi bawa jumpa Nabi. Nabi kunyah roti. Bagi budak tu makan. Terus jadi lemah lembut semula. Ialah Nabi kan. Pernah Anas bin Malik, keluarga dia ada satu telaga. Tapi telaga tu air dia jadi macam tercemar. Nabi datang, Nabi ludah saja telaga itu. Air telaga itu mengeluarkan haruman dari air liur Nabi. Nabi mulia, dia mulia. Itu mulut Nabi. Rambut Nabi, tuan-tuan, rambut Nabi, kita ada rambut. Dari segi biologi, rambut Nabi sama dengan rambut kita. Tapi sebab rambut itu duduk di kepala Nabi, rambut itu jadi mulia. Khalid Al-Walid ambil rambut Nabi, buat tangkal. Buat tangkal. Siapa di kalangan tuan-tuan yang ambil rambut orang buat tangkal? Tak ada. Isteri kita pun buang rambut kita. Tak ingin dia simpan. 4 helai rambut, 3 helai rambut Nabi disimpan di Museum Topkapi di Turki, di Istanbul. Rambut kita museum mana nak simpan? Jawapannya tak ada. Anak cucu tak ingin simpan rambut kita dalam album. Tak ada orang. Rambut kita tak ada harga. Tuan-tuan gunting rambut kat kedai, tuan-tuan pernah tanya tak rambut tuan-tuan tu buang ke mana?
Ni bukan saya cerita di Rauk ni, cerita tempat lain. Saya pernah menanya ke kedai India. Aneh. Itu engkau rambut banyak-banyak engkau simpan dan engkau buang ke? Tak ada. Ini rambut tak ada buang. Habis engkau buat benda. Ini rambut ada orang belilah. Orang beli. Dia buat benda rambut palsu. Tak ada. Ini rambut ini beli itu orang kebun punya orang. Saya tanya dia buat baja ke? Tak ada. Ini rambut itu halau kerbau pendek. Rupanya rambut kita ni, orang kebun suka beli, dia nak buat ngala babi. Dia kata dekat sepadan kebun, dia akan tabur rambut. Saya tanya benda logiknya, dia kata itu kerbau pendek, kan babi kan jalan menyonda. Nyodok gitu. Jadi bila dia langgar ke rambut itu, rambut terlekat di hidung. Bila lekat dia tak boleh nak kuih sebab tangan dia pendek. Dan ini kiraan orang kampung punya kiraan. Tak apalah cerita jual tu. Yang pentingnya beza tak rambut Nabi dengan rambut kita? Beza. Rambut Nabi orang simpan di muzium. Rambut kita orang buat ngala babi je. Itu sudah nampak beza tuan-tuan. Jual tak laku.